Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar sains 3 dedikasi yang cikgu kasih sekalian. So cikgu akan buat sedikit penerangan berkaitan dengan standard kandungan 8.2 iaitu atom dan nukleus. Kamu boleh merujuk muka surat 238 buku teks kamu. So apa yang kamu akan pelajari dalam standard kandungan ini adalah yang pertama, melakar struktur atom yang menunjukkan keadaan stabil. Dan yang kedua, menerangkan pembentukan ion positif dan pembentukan ion negatif. Baik. So direct to the point, kita akan pergi yang pertama iaitu struktur atom yang berada dalam keadaan stabil. So struktur atom yang dikatakan berada dalam keadaan stabil adalah apabila apabila bilangan proton dan bilangan elektronnya adalah sama. So apabila bilangan elektron dan bilangan protonnya sama, maka atom tersebut berada dalam keadaan neutron. So kalau kita tengok pada rajah 8.7, ini adalah contoh struktur atom. So dalam struktur atom ini kita ada beberapa zarah subatom. Yang pertama iaitu elektron. Kemudian kita ada proton dan kita ada neutron. So elektron ini adalah zarah yang bercas negatif. Dia bercas negatif iaitu berada di orbit. Orbit ataupun berada di petala luar. So ini kita namakan dia elektron. Kemudian kita ada zarah yang bercas positif. Zarah yang bercas positif di tengah-tengah ni. Kalau kita tengok, dia bahagian tengah ini namanya nukleus. So dalam nukleus ni ada proton dan ada neutron. So proton cikgu dah jelaskan tadi, dia adalah zarah subatom yang bercas positif. Kemudian kita ada neutron. Neutron adalah zarah neutral yang tidak bercas. Yang dikatakan atom yang stabil tadi adalah apabila atom ini mempunyai bilangan proton dan bilangan elektron yang sama. Right. Now kita lihat dulu pembentukan ion positif dan pembentukan ion negatif. So bagaimana keadaan ataupun apa yang berlaku kepada sesuatu atom apabila atom tersebut sama ada dia menderma ataupun menerima elektron. So ada dua keadaan. So atom yang neutral tadi boleh menjadi ion positif ataupun dia boleh menjadi ion negatif apabila atom tersebut menderma ataupun menerima elektron. So bila dia menerima ataupun menderma elektron, kita dah tak sebut dia lagi sebagai atom, tapi kita namakan dia sebagai ion. Ion. Now kita lihat dulu yang pertama, ion positif. So ion positif ini namanya kation. So atom, satu-satu atom akan membentuk ion positif ataupun kation apabila dia menderma elektron. Menderma elektron. Contoh, cikgu menderma ataupun membuang satu elektron, maka dalam badan cikgu akan terlebih proton. So bila cikgu derma elektron, maka bilangan proton yang akan lebih dan cikgu menjadi ion positif. So kita tengok lagi lebih jelas contoh ataupun jadual 8.2. Pembentukan ion natrium. So kamu bayangkan kamu adalah atom natrium. So atom natrium ni dia ada 11 proton dan 11 elektron. So sekarang kita bayangkan diri kita adalah atom natrium. Kamu ada 11 proton dan kamu ada 11 elektron. Kemudian apa yang berlaku? Kamu dermakan satu elektron. Kamu dermakan satu elektron. So kalau kamu tengok kat sini, kamu ada 11 elektron. Kemudian apa yang berlaku? Kamu buang satu elektron. So bilangan elektron kamu akan menjadi 10.
So, bila jadi 10, kamu tengok kat sini, kamu punya bilangan proton tadi adalah 11 dan bilangan proton itu tetap 11 sebab yang kita dermakan adalah elektron. Okey, jadi kita punya proton 11 dan kita punya elektron tinggal 10 sahaja. Okey, maka kita dah membentuk ion. Okey, apa nama ion tu? Ion natrium. Okey, dan ditulis sebagai Na positif. Okey, sebab apa? Kita dah buang satu elektron dan kita ada bilangan proton yang berlebihan. Maka kita telah membentuk ataupun kita telah menjadi ion positif. Okey. Alright. So, itu bagaimana pembentukan ion positif. Okay, seterusnya kita akan lihat kepada bagaimanakah ion negatif ataupun namanya anion terbentuk. Okey. Kalau tadi kita menderma satu elektron ataupun kita buang satu elektron, okay, sekarang kita bayangkan kita adalah atom yang neutral. Okay, bila cikgu kata atom yang neutral, maka bilangan proton dan bilangan elektron dalam badan kita adalah sama. Okay, so apa berlaku kalau kita terima elektron? Okay, apa berlaku kalau kita terima elektron? Okay, now kita bayangkan diri kita adalah atom klorin. So, atom klorin ada 17 proton dan ada 17 elektron. Okey. So, apa berlaku kalau kita menerima satu elektron? Okey, so kita terima satu elektron. Okey, bilangan proton kita tetap sama 17. Tetapi bilangan elektron bertambah satu. Okey, sebab kita terima satu elektron. Maka kat sini kita lihat bilangan elektron adalah 18 lebih 1 daripada bilangan proton. Okey, so bila bilangan elektron melebihi proton, maka kita telah menjadi ion negatif. Okey, sebab bilangan elektron melebihi bilangan proton. Okey, so akhirnya atom klorin tadi membentuk ion klorida. Ada tanda negatif 1. Okey, negatif 1 ni sebenarnya ditulis negatif 1. Tapi kita abaikan nombor 1. Kalau kita tulis negatif tu maksudnya 1 je lah. Okey, jadi kita dah membentuk ion negatif ataupun namanya anion. Okey, so cikgu harap penjelasan cikgu ni kamu mudah faham dan memudahkan kamu buat latihan yang cikgu beri daripada nombor 1 sehingga nombor 4. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.